Testing, testing. Testing. Testing, testing. Oh, ini dia pendek ni. Boleh nak bunyi dekat sini. Oh, testing, satu, dua, tiga. Testing, satu, dua, tiga. Testing, satu, dua, tiga. Bersedia, satu, dua, tiga. Bersedia, satu, dua, tiga. Bersedia, satu, dua, tiga. Semua nanti. Habis semua. Ini. Testing, satu, dua, tiga. Testing, satu, dua, tiga. Testing, satu, dua, tiga. Testing, satu, dua, tiga. Mana kita yang dulu? Testing, satu, dua, tiga. Testing, satu, dua, tiga. Testing, satu, dua, tiga. Testing, satu, dua, tiga. Tes cobaan suara 1, 2, 3. Tes percubaan suara 1, 2, 3. Boleh. Percubaan suara 1, 2, 3. Percubaan suara 1, 2, 3.
Assalamualaikum, testing. Operation dengar tak? Operation room dengar tak? Testing 1 2 3. Testing. Testing 1 2 3. Hello. Dengar. Okey, terangnya. Okey. Dengar. Okey. Assalamualaikum daripada SPRM. Okey tak? Okey, dengar clear. Okey, terima kasih. Okey lah, nampak lah. Okey, nampak. Bola bukan bola. Terangkan sikit lagi. Tadi nampak terus. Ya, dah brightness lah tu. Spike. Okey tu. Mira, dengar tak? Suara okey? Mira balik tadi. Okey. Suara okey? Okey. Suara clear? Sekarang Ada macam mana? Azim dengar apa? Dengar tapi dia macam down sikit lah daripada pejabat YP. Okay, Azim dengar. Okey. Alright. Dari kami dia tak ada dah slow sangat kan? Okey. Azim Okey. pun okey, background music pun okey. Okey, nice. Right. SPRM okey tak? Dia punya gambar dari SPRM. Sekarang okey, clear. Suara pun clear. Dia punya angkat apa nanti buku. Cuma buku tu yang belah atas kanan, atas kiri ya. Dia hijau kan. So dia sekali dengan green screen tu. Ya. So Ah. nak macam mana tu? Kita nak pakai green screen ke ataupun background biasa? Kalau tak nak tutup, pegang tutup lah atas kiri tu. Kalau dapat lah. Takut lah kita on the spot punya action kan, takut terlupa lah. Well, tapi tak ada apa sangat kot. So suggestion nak pakai green screen ke ataupun background biasa? Sebab kalau background biasa nampak apa? Langsir coklat. Boleh tengok. Sekejap kita tengok lighting dia macam mana. Tu. Background macam ala-ala macam tu. Okey tak? Dari pejabat tadi agak background dari pejabat KP SPRM tu okey ke langsir tu? Dan ni dia punya background dia. Macam mana? Yang SPRM saya rasa better guna yang green screen tadi, dah okey dah tadi. Okey. Sebab bila angkat buku pun clear. So maintain green screen lah kan. Macam ni ya. Okey, clear. Okay, Salam right, good. sejahtera. Hadirin mohon
apa ni operation room, apa ni buku menteri okey kan? Dia punya ni kan? Balik Kalau kan? kalau ke bawah sikit. Sebab kalau atas tu dia lighting dia terlalu ni reflect sangat. Dia kena bawah. Okay, katakanlah minister duduk nanti. Kalau duduk semua duduk. Minister duduk nanti dan okey. Tulisan tak terbalik kan? Tulisan tak boleh. Bawakan sikit. Tadi ada tutup lampu kan? Tadi ada tutup lampu kan? Tak ada lampu still maintain. Ni okey lah. Cuma tangan tu kau boleh tepi sikit. Dia nak bagi nampak tu. Tak yang pegang kat buku tu jari tu. Oh. Hujung. SPM ni okey macam ni tak? Pegang dia. Kena pegang macam tu okey. Dia macam nampak full cover dia lah kalau boleh. Okey.
Ayah, nak kunci kereta. Budin dah habis cuci ni. Rajinnya anak ayah. Nak ambil ni. Tak apa ayah. Budin ikhlas tolong ayah ni. Terima kasih Encik. Kalau Encik tak tolong saya, tak tahu apa saya nak buat. Jangan macam ni, Cik. Saya ikhlas. Lagipun, kita kan rakyat satu Malaysia. Kita saling membantu. Ini nasi perdagangan Encik. Dah pun diluluskan. Terima kasih Encik. Wah, cakap betul Cik buat kerja. Ambillah ni. Encik, ni memang tugas saya. Lagipun saya dah dibayar gaji untuk semua ni. Tak perlu apa-apa sumbangan. Saya tak harapkan balasan.
video cantik.
Ayah, nak kunci kereta. Budin dah habis cuci ni. Rajinnya anak ayah. Ana ambil ni. Tak apa ayah. Budin ikhlas tolong ayah ni. Terima kasih Encik. Kalau Encik tak tolong saya, tak tahu apa saya nak buat. Jangan macam ni, Cik. Saya ikhlas. Lagipun, kita kan rakyat satu Malaysia. Kita saling membantu. Ini nasi pernikahan Encik. Dah pun diluluskan. Terima kasih Encik. Wah, cakap betul Cik buat kerja. Ambillah ni. Encik, ni memang tugas saya. Lagipun saya dah dibayar gaji untuk semua ni. Tak perlu apa-apa sumbangan. Saya tak harapkan balasan. Anugerah terindah dalam hidupku. Aku merasa hebat sebagai suami yang mampu memberikan segalanya. Dan anak kecil ini menambahkan kebahagiaan kita. Aku cukup bangga memiliki kalian. Namun, aku mengkhianati kebahagiaan ini. Wang dan hadiah yang aku berikan hasil daripada wang haram. Maafkan abang, maafkan ayah. Aku memilih jalan singkat, mengambil rasuah. Ayah, nak kunci kereta. Budin dah habis cuci ni. Rajinnya anak ayah. Ana ambil ni. Tak apa ayah. Budin ikhlas tolong ayah ni. Terima kasih Encik. Kalau Encik tak tolong saya, tak tahu apa saya nak buat. Jangan macam ni, Cik. Saya ikhlas. Lagipun, kita kan rakyat satu Malaysia. Kita saling membantu. Ini nasi pernikahan Encik. Dah pun diluluskan. Terima kasih Encik. Wah, cakap betul Cik buat kerja. Ambillah ni. Encik, ni memang tugas saya. Lagipun saya dah dibayar gaji untuk semua ni. Tak perlu apa-apa sumbangan. Saya tak harapkan balasan.
Mengumumkan kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air, Yang berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini bin Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, Yang berbahagia Datuk Seri Azam bin Baki, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Okay. Suara tak ada. Suara tak ada. Aku yang ambil gambar saya. Untuk makluman para hadirin sekalian, kita sedang menunggu Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Ahmad Masriza bin Muhammad, Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air. Tengok. Saya ke mana? Tok Azam berkhabar? Baik adanya. Boleh tak kata Allah. Mengumumkan kehadiran Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Ahmad Masriza bin Muhammad, Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Datuk Seri Azam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air. Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Ahmad Masriza bin Muhammad, Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air. Yang berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini bin Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Yang berbahagia Datuk Seri Azam bin Baki, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Timbalan-timbalan Ketua Setiausaha, yang berbahagia Datuk-datuk, Datin-datin, Pegawai-pegawai kanan Kementerian Alam Sekitar dan Air serta jabatan, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hijau bumi, indah dipandang, alam buana, kurniaan yang esa.
pemanis kalam, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Alhamdulillah. Seiring kita menandatangan menzahirkan rasa kesyukuran kehadrat Rabbul Izzah, Tuhan Yang Maha Esa, kerana dengan limpah dan izinnya, dapat kita berkumpul secara maya sempena majlis pelancaran buku Pelan Anti Rasuah Organisasi KASA 2021 hingga 2025. Bagi memohon keberkatan, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Muhammad Akmal bin Mahmud untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami meninggikan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada menghadiri majlis pelancaran buku Pelan Anti Rasuah Organisasi Kementerian Alam Sekitar dan Air 2021-2025 di pagi yang indah ini. Hanya dengan izinmu kami mampu berkumpul pada hari ini dalam keadaan yang baik, selesa dan tenang, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami di majlis ini pertemuan yang Engkau berkati, dan janganlah Engkau jadikan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang Engkau murkai. Ya Allah, ya Rabbi, di hari yang indah ini kami menadah tangan kehambaan memohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami, kedua ibu bapa, kaum keluarga dan guru-guru kami, juga muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Rahman, kami minta padamu akan keselamatan pada agama, kesejahteraan pada tubuh badan, penambahan pada ilmu dan keberkatan pada rezeki kami. Ya Allah, ya Tuhan yang berkuasa, melaksanakan apa yang dikehendaki. Jadikanlah hari-hari yang kami lalui dimulai dengan rahmat-Mu, pertengahannya barakah dan disudahi dengan keampunan-Mu. Dan juga jadikanlah hari-hari yang kami lalui permulaannya hidayah, pertengahannya kemenangan dan diakhiri dengan kecemerlangan. Allahumma ya Karim ya Aziz, berkatilah usaha-usaha kami, mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini dapat menjadikan organisasi kami organisasi yang cemerlang dan bebas rasuah. Bimbingilah kami ya Allah untuk menjadi warga kerja yang berintegriti dengan meletakkan sikap bersopan santun, nilai yang luhur dan moral yang telus yang menjadikannya perkara yang utama dalam kehidupan kami. Sebenar-benarnya ya Allah, kurniakanlah dalam diri kami hati-hati yang ikhlas semata-mata mengharapkan rahmat dan keredaan-Mu dalam setiap pekerjaan kami. Ya Allah, ya Ghaniyun, ya Hamid, jadikanlah kami semua sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi kami dalam pelbagai bidang di samping peribadi yang luhur, dedikasi dan penuh berintegriti dalam mentransformasikan organisasi kami ke arah yang lebih unggul pada masa akan datang. Hanya padamu kami mohon, jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang mendapat kemuliaan-Mu di dunia dan akhirat. Panjangkanlah usia kami dengan amalan taat padamu dan suka berbakti kepada agama-Mu serta berjasa kepada bangsa dan negara. Perbaikilah segala kesilapan kami, jernihkanlah hubungan antara kami, jinakkanlah dan lembutkanlah hati-hati kami, dan tunjukkanlah kami jalan yang membawa keselamatan dan keharmonian dalam menyelesaikan masalah yang timbul di antara kami dan masyarakat awam. Jadikanlah kami orang-orang yang mendengar kebaikan dan bersegera melakukan kebaikan, dan jadikanlah kami orang-orang yang mendengar dan mengetahui keburukan dan bersegera meninggalkan keburukan. Kami memohon kekuatan dari hadrat-Mu ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebaikan, dan kami pohon perlindungan dengan Engkau agar dihindarkan dari melakukan keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merangkamkan ucapan terima kasih kepada Encik Muhammad Akmal bin Mahmud atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi.
Hadirin yang dihormati sekalian, bagi meneruskan tertib acara, majlis dengan segala hormat dan penuh takzim mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Seri Azam bin Baki, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk menyampaikan ucapan. Yang Berbahagia Datuk Seri, dipersilakan. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ulka wal khatim lima sabaqa wan nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haq qadihi wa midarihi azim. Yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air. Yang berhormat Senator Datuk Dr. Ahmad Masrizal Muhammad, Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air. Yang bahagia Datuk Seri IR Dr. Zaini bin Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Yang berusaha Dr. Nagulendran, anak lelaki Kanggayatar Karasu, Timbalan Ketua Setiausaha Alam Sekitar. Yang berusaha Dr. Ching Tu, anak lelaki Kim, Timbalan Ketua Setiausaha Air dan Pembentungan. Yang bahagia Datuk Muhammad Rozwan bin Muhammad Baba Sakri, Setiausaha Bahagian Kanan Khidmat Pengurusan. Yang bahagia Datuk Seri, tuan-tuan dan puan sekalian, Ketua-Ketua Pengarah Jabatan, Ketua-Ketua Pegawai Eksekutif Agensi, Pengarah-pengarah Setiausaha Bahagian Pegawai Kanan Warga KASA. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak Kementerian Alam Sekitar dan Air iaitu KASA kerana sudi menjemput saya wakil daripada SPRM ke Majlis Pelancaran Buku Pelan Anti Rasuah organisasi ini ataupun OACP KASA bagi tahun 2021 ke 2025. Terlebih dahulu, saya mengucapkan tahniah kepada KASA kerana berjaya membangunkan Pelan Anti Rasuah OACP KASA bagi tahun 2021 ke 2025. Di mana yang kita semua sedia maklum, kerajaan telah pun melancarkan Pelan Anti Rasuah Nasional ataupun NACP dari tahun 2019 ke 2023 yang telah menggariskan 115 inisiatif anti rasuah bagi 6 sektor berisiko. Pembangunan OACP adalah inisiatif mandatory di bawah NACP seperti mana yang dinyatakan di bawah. Pertama, strategi yang kedua, memperkukuhkan kecekapan penyampaian perkhidmatan awam dan satu lagi adalah strategi nombor 6, memupuk tabik urus dalam entiti korporat. Tujuan OACP dibangunkan adalah untuk menangani permasalahan dan kelemahan governance, integrity dan anti rasuah dalam sesebuah organisasi seperti KASA yang melibatkan semua bidang dan aktiviti yang ada di dalam organisasi berkenaan. OACP juga bertujuan untuk memastikan pembangunan organisasi yang lestari dan bebas rasuah dengan mengambil kira situasi kita terkini dan masa hadapan. Selain daripada itu, pembangunan OACP juga bertujuan mempersiapkan organisasi komersial supaya mempunyai tata cara mencukupi yang ditetapkan oleh menteri berkenaan selaras dengan peruntukan di bawah Seksyen Capital A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah tahun 2009. Seterusnya, kewujudan OACP ini adalah melibatkan kesungguhan dan komitmen organisasi untuk pertama, memperkasakan sistem penyampaian perkhidmatan awam serta keberkesanannya, dan kedua, membantu kementerian dan pemegang taruh dalam pembangunan OACP bagi mengenalpasti isu integriti, governance dan anti rasuah. Yang ketiga, memerangi rasuah di peringkat organisasi selaras dengan dasar baru yang diperkenalkan kerajaan melalui Pelan Anti Rasuah Nasional. Dan keempat, menyediakan satu platform yang sistematik dalam menangani isu rasuah dengan mekanisme pelaporan kepada pengurusan tertinggi organisasi secara berkala. Dan yang kelima, mempamerkan komitmen pengurusan tertinggi organisasi dalam usaha pencegahan rasuah. Sebagaimana semua sedia maklum, bermula pada September 2019 hingga Jun 2021, SPRM telah membantu sebanyak 65 agensi awam dan swasta dalam usaha membangunkan Pelan Anti Rasuah. Sehingga kini sebanyak 16 agensi telah pun melancarkan Pelan Anti Rasuah organisasi masing-masing. Di peringkat pembangunan OACP KASA,
Saya dimaklumkan bahawa SPRM terlibat dalam membantu pelaksanaan bengkel pengurusan risiko rasuah ataupun Corruption Risk Management ataupun CRM. Untuk makluman semua, CRM boleh dikatakan nadi kepada pembangunan OACP disebabkan melalui CRM inilah segala risiko dan masalah dalam organisasi akan dapat dikendapasi, yang mana akhirnya pelan tindakan akan diwujudkan. SPRM sangat mengalu-alukan pelancaran OACP KASA ini dan mengharap menerusi pelaksanaan pelan ini, imej dan kualiti perkhidmatan KASA dapat dimantapkan ke arah memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat, negara dan seterusnya mencapai matlamat NACP yang ingin menjadikan penjawat awam efisien dan responsif dalam memberikan perkhidmatan kelas pertama. Pada masa yang sama, persepsi negatif masyarakat terhadap penjawat awam turut dapat diperbaiki. Saya percaya pelan ini juga apabila diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan akan memberi impak yang positif kepada penyampaian perkhidmatan KASA sekaligus merealisasikan misi dan visi KASA. Secara pribadi saya mengharapkan kepada semua jabatan yang mempunyai OACP ini supaya membuat saya menjadikan pelan anti rasuah ini ataupun OACP ini sebagai satu living document, bukan satu dokumen yang berbentuk akademik yang perlu diadakan oleh kerana adanya polisi NACP. Di sini saya menggesa diri saya sebagai ketua persuruhjaya SPRM yang juga mempunyai OACP dan juga mana-mana agensi yang mempunyai OACP yang telah dilancarkan supaya menjadikan OACP ini sebagai satu platform yang berkesan dalam menangani isu-isu integriti, rasuah dan salah guna kuasa di dalam jabatan masing-masing. Pembangunan OACP KASA ini diharapkan dapat membantu kementerian dalam memastikan tanggungjawab memelihara alam sekitar dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab oleh semua pihak tanpa ada unsur-unsur tidak berintegriti. Jika alam sekitar kita tidak dijaga dengan baik ataupun dengan lebih berintegriti oleh pegawai-pegawainya, maka ianya akan menyebabkan kepada pelbagai masalah yang mendatang. Perbuatan yang tidak berintegriti khususnya terlibat dalam perbuatan rasuah, salah guna kuasa dan juga penyelewengan dalam menjalankan tugas masing-masing ataupun dalam tugasan memelihara alam sekitar akan menjejaskan kelangsungan hidup manusia yang amat bergantung kepada alam sekitar dan juga air. Dalam kerakusan manusia pada hari ini, tanpa sedar, keseimbangan alam semula jadi mula terjejas. Ini dapat dilihat dengan terjadinya pemanasan global, banjir kilat, tanah runtuh, kejadian tsunami, gempa bumi, jurubu dan juga sebagainya. Bencana-bencana ini apabila terjadi secara langsung akan membebankan rakyat khususnya dan negara amnya. Bagaimana kita semua sedia maklum, tanggungjawab KASA dalam memastikan kecemerlangan menguruskan kualiti alam sekitar untuk kesejahteraan rakyat amatlah berat dan besar. Tindakan penguatkuasaan yang berkesan untuk menjaga alam sekitar perlu dilakukan bagi mengawal dari berlakunya kejadian kemusnahan alam seperti pencerobohan dan pencemaran alam. Sehubungan itu, amatlah penting bagi KASA memastikan penguatkuasaan ini tidak dicemari dengan isu-isu rasuah, salah guna kuasa ataupun penyelewengan. Semoga dengan wujudnya pelan ini akan memudahkan pencapaian visi dan misi serta mempertingkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan di KASA. Seterusnya, besar harapan saya agar pelan ini dapat dijadikan rujukan komprehensif dan inklusif kepada semua warga kerja KASA dari pengurusan tertinggi sehinggalah ke peringkat bawah supaya setiap individu dapat melaksanakan pelan tindakan bagi menzahirkan organisasi yang bebas rasuah dan berintegriti. Pelan ini juga seharusnya menjadi mekanisme bagi mewujudkan kawalan dalaman yang membolehkan sumber-sumber kementerian diarah, dipantau dan diukur untuk mengurangkan karenah birokrasi serta mencegah perlakuan rasuah, salah guna kuasa dan juga penyelewengan. Saya juga berharap semua pegawai dan kaki tangan dalam KASA akan memberikan sepenuh komitmen bagi memastikan pelaksanaan setiap inisiatif yang telah dirancangkan dalam Pelan Anti Rasuah KASA ini bagi tahun 2021 hingga 2025 ini akan tercapai dengan baiknya. Seterusnya, dapat melaksanakan usaha-usaha pencegahan rasuah secara berterusan melalui pemantauan, penilaian dan penambahbaikan ke atas OACP supaya kekal relevan dengan perubahan semasa dan keperluan strategik kementerian. Dalam masa yang sama, saya juga menaruh sepenuh keyakinan bahawa
pihak pengurusan KASA akan sentiasa memantau pelaksanaan dan kemajuan tindakan yang diambil. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan sekalung tahniah dan syabas kepada KASA kerana berjaya membangunkan pelan anti rasuah ini bagi tahun 2021 ke 2025. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Azam bin Baki atas ucapan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air untuk menyampaikan ucapan perasmian. Yang Berhormat Datuk Seri, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berhormat Senator Dr. Ahmad Mas Rizal bin Muhammad, Timbalan Menteri Kementerian Alam Sekitar dan Air, Yang Bahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian, Yang Bahagia Datuk Seri Azam Baki, Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Yang Bahagia Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Dr. Nagul London, Dr. Chin, semua ketua-ketua pengarah, ketua jabatan, pengarah-pengarah bahagian dan pegawai kanan kementerian dan seluruh kaki tangan Kementerian Alam Sekitar dan Air yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari yang mulia ini dapat sama-sama kita berada dalam satu majlis yang sangat besar maknanya bagi pihak kementerian. Kita bersyukur kerana pada hari ini kementerian telah pun berjaya membangunkan satu pelan anti rasuah organisasi KASA 2021 hingga 2025 atau ACP yang komprehensif merangkumi aspek tadbir urus, dasar dan kewangan. Saya mengucapkan tahniah dan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang gigih dalam melaksanakan dan menjayakan pembangunan pelan ini. KASA telah menunjukkan keseriusan dalam menyahut seruan pihak kerajaan untuk menjadikan agensi yang hapus rasuah dalam negara kita dan sekaligus akan dapat meningkatkan imej kita di peringkat antarabangsa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin memetik suatu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qasas. Suatu garis panduan yang Allah Ta'ala aturkan kepada kita dalam kehidupan yang sementara waktu di dunia ini. Firman Allah Ta'ala, qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Maksudnya, salah seorang di antara dua anak perempuan Nabi Allah Syuaib AS berkata, wahai ayah, ambillah dia, yang Nabi Musa AS menjadi orang upahan. Kerana sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu ambil untuk diberi tugas ialah orang yang kuat dan orang yang amanah. Para ulama telah pun mentafsirkan dua sifat yang mesti ada dalam kita memilih kaki tangan dan petugas-petugas yang perlu kita berikan tanggungjawab kepadanya. Yang pertama Al-Qawi, iaitu mempunyai kekuatan fizikal, pemikiran, daya dan sebagainya. Yang kedua ialah Al-Amin, iaitu seorang yang berintegriti, seorang yang sangat amanah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang memohon supaya ia dilantik sebagai pegawai atau menteri yang menjaga kewangan negara Mesir, dan dia menyebut bahawa sesungguhnya dia seorang yang amanah, yang jujur dan punya integriti yang tinggi. Saya melihat kedua-dua asas pada ayat ini merupakan satu panduan penting dalam kehidupan kita yang dipandu oleh Al-Quranul Karim dan dipandu oleh akhlak kita sendiri. Apa yang penting kepada kita ialah kedua-dua karakteristik ini mestilah saling bergandengan antara satu sama lain. Kerana Allah Ta'ala terkadang bila dia pandu manusia, dia menyebut dengan dua aspek. Satu aspek positif yang mesti ada, yang kedua aspek negatif yang kita mesti tinggalkan. Sama waktu dia menyuruh al-amru bil ma'ruf, dia akan sebut an-nahyu 'anil munkar. Kita menyuruh kebaikan dan di waktu yang sama kita mencegah keburukan. Demikian juga gandengan antara sembahyang dengan zakat. Demikian juga gandengan antara al-qawi dan al-amin. Maka kedua-dua ciri ini merupakan asas yang penting bagi pembangunan manusia
agar ia selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kejadian manusia. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kesedaran terhadap sikap ketulusan, kebertanggungjawaban dan integriti dalam pentadbiran kerajaan turut digariskan dalam poin nombor 16 Matlamat Pembangunan Mampan, iaitu mewujudkan masyarakat yang aman, inklusif untuk pembangunan, memberi akses kepada keadilan, membina institusi yang berkesan, bertanggungjawab serta inklusif di semua peringkat. OACP KASA juga selaras dengan Pelan Anti Rasuah Nasional yang telah dilancarkan pada 29 Januari 2019 sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh Ketua Pesuruhjaya tadi. Menurut dokumen NACP ini, semua kementerian, jabatan dan agensi awam harus mewujudkan OACP masing-masing untuk mencapai inspirasi Malaysia dikenali dengan integritinya bukan kerana rasuahnya. Oleh itu amat diharapkan agar OACP KASA ini menjadi penampan yang kukuh untuk membudayakan amalan integriti dalam kalangan warga dan seterusnya menjauhkan diri pada najis rasuah ini. Ingat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah melaknat mereka yang memberi dan menerima rasuah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Ya, pemberi dan penerima dihumban ke neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, na'udzubillah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, sebenarnya sikap yang ada pada manusia yang menyebabkan perlu diurus, ya, walaupun kita punya sistem, peraturan, undang-undang dan sebagainya, tetapi asas kepada perubahan tersebut ialah sikap yang ada dalam diri kita. Islam telah menggariskan yang pertama, kehidupan yang sederhana, dipanggil qanaah, berpada sederhana, tidak sampai kita bertindak dengan tamak lebih daripada apa yang kita ada. Yang kedua ialah sikap bersyukur dengan apa yang kita ada dengan melihat kepada orang lebih susah daripada kita. Ya, sebenarnya apa yang kita terima hari ini, ya, perlu kita syukuri banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana sikap syukur itulah menyebabkan kita merasai dan menghargai apa yang dikurniakan oleh Allah kepada kita dan kita tidak sampai mengambil yang dilarang ataupun diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kan itu setiap kali kita menerima sesuatu sumbangan atau benda yang kita tahu, ya, walaupun mungkin orang lain tak tahu tapi kita mengetahuinya, ya, sama ada dia halal, dia baik, dia bersih atau tidak. Maka demikian setiap kali bila kita gunakan ataupun kita manfaatkan benda itu, katalah contoh kita balik, saya sering kali buat contoh, katakanlah kita dapat duit na'udzubillah daripada yang tak betul, kita beli satu makanan, kita balik rumah anak kita, rumah kita, kemudian anak-anak kita makan, ya, tentulah kita merasai bahawa anak kita makan benda yang tak baik, anak kita makan benda yang merosakkan dia. Maka kan itu sikap itu mesti ada dalam diri kita. Yang ketiga ialah perlu menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian dalam hidup ni berbagai-bagai. Ya, kadang-kadang Allah uji dengan kesenangan, kadang diuji dengan kesakitan, diuji dengan kesusahan. Ya, terkadang waktu kita susah tiba-tiba datang pelbagai tawaran-tawaran di luar daripada apa yang sepatutnya. Maka kan itu kita harus ingat bahawa dalam kehidupan ini kita kena jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sahabat-sahabat kita, dengan rakan-rakan kita sekerja kita, dan kita sentiasa merapatkan hubungan di dalam organisasi. Semoga apa yang kita susun, yang kita rangka dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, OACP KASA adalah dokumen yang merangkumi pelbagai inisiatif, indikator dan bingkai waktu yang tertentu. Ya, saya optimis pelaksanaan inisiatif ini akan membaiki tahap integriti, tabik urus dan amalan anti rasuah di Malaysia. InsyaAllah, skor dan kedudukan Malaysia dalam indeks persepsi rasuah juga, kita yakin akan berjaya kita pertingkatkan. Selain daripada itu, inisiatif dalam OACP KASA ini juga turut memuatkan aspek pengurusan alam sekitar dan air agar ia menepati misi utama kementerian, memastikan pelestarian alam sekitar yang mampan. OACP KASA ini juga merupakan living document yang boleh sentiasa divariasi daripada masa ke semasa bagi memastikan ia relevan dan sesuai responsif terhadap perkembangan semasa. Penghasilan dokumen penting ini telah mendapat sokongan dan kerjasama penuh daripada pelbagai pihak, terutama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional JICC, Biro Pengaduan Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam, termasuk pegawai-pegawai daripada semua bahagian dan unit di peringkat Kementerian Alam Sekitar dan Air. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah menjayakan usaha kita ini.
Saya mewakili semua warga KASA ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang telah bertungkus lumus merealisasikan pembangunan dan penerbitan OSCP KASA pada hari yang mulia ini. InsyaAllah hasrat kita mudah-mudahan dipermudahkan Allah Ta'ala dengan dukungan semua pegawai, semua kaki tangan di kementerian. InsyaAllah kita cuba membangunkan kementerian kita menjadi suatu agensi yang benar-benar menjaga integriti dan mengelak daripada perkara-perkara yang dilarang oleh peraturan undang-undang dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, saya menyeru semua warga KASA di seluruh peringkat dan kementerian, jabatan, agensi agar memberikan kerjasama erat untuk memastikan OSCP KASA berjalan dengan baik dan dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Marilah kita berdoa agar usaha ini mampu membentuk warga KASA yang mempunyai nilai etika murni dan jati diri yang kukuh serta memberi persepsi positif kepada pemegang taruh yang lain. InsyaAllah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan buku Pelan Anti Rasuah Organisasi OSCP Kementerian Alam Sekitar dan Air 2021 hingga 2025. Semoga segala amalan baik kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa mendapat keredaan daripada Allah. Siru ala barakatillah. Aqul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air atas ucapan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, sempena majlis pelancaran buku Pelan Anti Rasuah Organisasi KASA, Unit Komunikasi Korporat KASA telah menyediakan video montaj khas buat tontonan semua. Sama-sama kita saksikan. Ayah,
Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan pelancaran buku Pelan Anti Rasuah Organisasi KASA 2021 hingga 2025. Dijemput Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man untuk menyampaikan naskah buku Pelan Anti Rasuah Organisasi KASA kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini bin Ujang secara maya sebagai simbolik pelancaran dengan disaksikan oleh Yang Berhormat Senator Timbalan Menteri dan Ketua Pesuruhjaya SPRM. Terima kasih Yang Berhormat. Seterusnya, dijemput Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air, Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Ahmad Masriza bin Muhammad, Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air, Yang Berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini bin Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, Yang Berbahagia Datuk Seri Azam bin Baki, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, untuk sesi bergambar bersama buku Pelan Anti Rasuah Organisasi KASA. Tak apalah. Malam ada Bersedia? Okey. Satu. Bersedia? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man di atas penyampaian buku Pelan Anti Rasuah Organisasi KASA kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Ketua Setiausaha sebentar tadi. Untuk makluman hadirin sekalian, buku ini diterbitkan hasil daripada komitmen Jawatankuasa Pembangunan Pelan Anti Rasuah Organisasi KASA serta kerjasama warga KASA dari pelbagai peringkat. Semoga dengan pembangunan pelan ini, KASA akan menjadi sebuah kementerian yang lebih berintegriti dan bebas rasuah. Untuk makluman, para hadirin boleh memuat turun buku Pelan Anti Rasuah Organisasi KASA ini di QR Code yang terpapar di skrin layar anda dan link pautan juga disediakan di ruang komen. Minum. Kalau dalam ni tak boleh. Dia tak terbalik dalam ni. Saya tengah tangkap daripada sana, tangkap ke sana. Ke sana ni. May I ask one little question?
Tanya siapa? Cik Azam. Okey, kita selesai kan? Selesai. Selesai ni. Di foto, okey. Grup foto, okey. Sebagai penutup tirai, majlis sekali lagi mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air, Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Ahmad Masriza bin Mohamad, Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air, Yang berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini bin Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, Yang berbahagia Datuk Seri Azam bin Baki, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, untuk sesi bergambar secara maya bersama buku pelan anti rasuah organisasi KASA. Majlis juga ingin menjemput Yang Berusaha Dr. K. Nagulendran, Timbalan Ketua Setiausaha Alam Sekitar, Yang Berusaha Dr. Chim Tu, anak lelaki Kim, Timbalan Ketua Setiausaha Air dan Pembentungan, dan Yang Berbahagia Datuk Muhammad Rozwan bin Muhammad Baba Sakri, Setiausaha Bahagian Kanan Khidmat Pengurusan, untuk juga menyertai sesi bergambar ini secara maya beserta buku pelan anti rasuah organisasi KASA. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Nice. Mohon yang berhormat Timbalan Menteri untuk bergambar bersama buku. Alat kena buka apa kamera dengan buku sekali. Okey. Ya, 1, 2, 3. Bersedia? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Alhamdulillah, dengan berakhirnya sesi bergambar sebentar tadi, maka majlis pada hari ini sampai ke penghujungnya. Menjaga sungai, amalan bersama, cuaca kering, elak pembakaran. Andai silap, tutur bicara, jemari disusun, mohon kemaafan. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air, Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Ahmad Masriza bin Mohamad, Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air, Yang berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini bin Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, Yang berbahagia Datuk Seri Azam bin Baki, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Timbalan-timbalan Ketua Setiausaha, Yang berbahagia Datuk-datuk, datin-datin, pegawai-pegawai kanan Kementerian Alam Sekitar dan Air serta jabatan, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan para hadirin yang dihormati sekalian atas kesudian menghadiri majlis pada pagi ini. Saya Muhammad Habib bin Hassan mewakili pihak urus setia memohon ampun dan maaf atas segala kekilafan dan kesilapan sepanjang mengendalikan majlis ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sila minum ke? Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Terima kasih Yang Berhormat, terima kasih semua. Allah, jumpa lagi. InsyaAllah. Salam.